نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Sambung kita pada malam ni sambungan tafsir harfiah surah Yasin, bermula ayat yang ke-11 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ibu ayah, innama tunziru. Innama tunziru. Ibu ayah tengok dulu kalimah innama. Bila kita kata innama ini ibu ayah, innama ni ada memberi makna hasar. Hasar ni apa maksudnya hasar? Hasar ni ejaan dalam bahasa Arabnya hasar, hasar. Apa dia makna hasar? Hasar ni maksudnya itu sahaja. Terangkum itu sahaja, tak lebih daripada itu. Contoh kalau saya kata Zaidun mudarrisun. Zaidun mudarrisun. Zaid seorang guru. Tapi itu tak menafikan yang dia juga mungkin seorang peniaga. Mungkin dia juga seorang peniaga. Mungkin dia juga seorang dia guru pun dia, peniaga pun dia. Dia juga mungkin seorang arkitek, tak mustahil kan. Tapi kalau kita kata innama Zaidun mudarrisun, bila kita sebut innama Zaidun mudarrisun, hanya saja Zaid seorang guru, maksudnya dia dah tak ada benda lain dah. Dia hanya guru saja, tak buat kerja lain. Jangan sibuk, itu makna hasar. Itu sahaja, terangkum itu sahaja, tak keluar daripada makna itu. Jadi dalam ayat ni, okey, innama tunziru. Tengok kalimah tunziru dulu. Kita akan faham lepas ni. Tunziru ibu ayah adalah fi'il mudhari' daripada bab apa? Daripada bab if'al. Fi'il madhinya anzara. Saya tulis tidak ya. Fi'il madhinya anzara. Fi'il mudhari'nya yunziru. Yunziru. Masdarnya inzaran. Saya tulis kejap. Inzaran. Isim fa'ilnya munzirun. Di Indonesia sebelum ni ada seorang Habib, nama Habib Munzir, almarhum Habib Munzir, Masya Allah, tabarakallah. Okey ibu ayah, saya bagi pada ibu ayah semua. Fi'il madhinya anzara. Anzara mudhari'nya yunziru.
Anzara, dia seorang lelaki memberi peringatan. Yunziru, dia seorang perempuan memberikan Yunziru, dia seorang lelaki sedang ataupun akan memberi peringatan. Inzaran, peringatan sahaja. Munzir, isim fa', orang yang memberi peringatan. Begitu. Boleh buaya insya-Allah ya. Okey. Ibu ya, kalimah tunziru. Tunziru dia adalah fi'il mudhari'. Kalau yunziru fi'il mudhari' kotak pertama. Bila kita bagi macam ni, madi mudhari' masdar, dia mesti madhi kotak pertama, fi'il mudhari' kotak pertama. Fi'il mudhari' kotak pertama daripada 14 kotak itu dimulakan dengan ya. Mesti mula dengan dia seorang lelaki. Yunziru. Kalau kita nak tahu bagaimana nak tukar kepada kamu seorang lelaki, kena belajar ilmu saraf. Saraf ni ilmu kita menukar-nukar kalimah. Jadi yunziru fi'il mudhari', bila kita mulakan dengan ya, maka maknanya dia memberi peringatan. Kalau kita nak tukar makna kamu memberikan peringatan, ya tukar pada ta. Tunziru, kamu memberikan peringatan. Jadi buaya, kamu di sini siapa? Dalam konteks ayat ni, kamu di sini adalah Nabi SAW. Kamu, ini Nabi SAW. Maksudnya Nabi memberikan peringatan ni, siapa yang dapat manfaat daripada peringatan Nabi SAW? Siapa yang akan dapat faedah daripada peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW? Jadi Allah gunakan innama tunziru. Hanya sahaja kamu memberi peringatan, maksudnya hanya sahaja golongan ini sahaja yang akan dapat manfaat daripada peringatan kamu, wahai Muhammad. Orang yang tak ada ciri-ciri dalam ayat ni yang disebutkan ini, orang yang tak ada ciri-ciri ini, dia tak dapat manfaat daripada peringatan yang kamu berikan oleh wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi faham ibu ya? Allah sebut innama tunziru, hanya sahaja kamu memberikan peringatan. Ya, maksudnya hanya sahaja peringatan kamu ini akan memberi manfaat. Kepada siapa? Kepada man, orang yang. Man di sini ibu ya terjemah orang yang. Ibu ya dalam bahasa Arab, man saja ada beberapa makna. Ini saya terangkan kepada ibu ya. Ada man yang kita terjemah barang siapa. Contohnya, barang siapa yang berdiri, aku berdiri. Barang siapa berdiri, aku pun berdiri. Jadi kalau man yang begini dipanggil man syartiyah. Saya tak nak bincangkan detail, cukup ibu-ibu ayah tahu ada namanya man syartiyah. Maksudnya man syartiyah ini dia tak sempurna ayat kalau sekadar ada syarat saja. Barang siapa yang ... tapi tak datangkan jawab dia. Apa jawabnya? Barang siapa yang berdiri, aku duduk. Itu jawab dia. Kalau kita kata barang siapa berdiri, lepas tu kita tak habiskan, itu tergantung. Itu man syartiyah nama dia. Ada juga man soalan. Man anta, siapa kamu? Itu man memberi makna istifham, soalan. Ada juga man namanya man mausul. Macam sekarang ni namanya man mausul, orang yang. Ataupun siapa yang, mesti ada yang. Orang yang, siapa yang. Jadi apa terjemah ibu ayah? Man ittaba'a, man ittaba'a, man saja. Apa terjemah man pada man ittaba'a tu? Apa terjemah ibu ayah? Tolong kongsikan dalam Quran masing-masing. Man saja. Orang yang ke, siapa yang ke, mesti ada yang. Apa terjemah ibu ayah? Nampak Ibu Maimunah orang yang. Siapa yang nampak? Orang yang boleh, siapa yang pun boleh. Yang penting, okey. Haji Nasir punya hanyalah kerana ada innama tadi. Haji Nasir punya terjemah hanyalah kerana ada innama tadi. Adalah Haji Nasir ya. Hanyalah ni kerana ada innama tadi. Ibu lain semua lebih kurang sama ya. Siapa yang, orang yang. Jadi, kenapa ada makna yang? Kerana man tu namanya man mausul. Man mausul, dia terjemahnya orang yang, ada yang gitu. Okey, siapa yang, orang yang. Jelas ya? Saya ulang balik. Innama hanya sahaja tunziru, engkau. Kenapa engkau? Kerana fi'il mudhari' itu mula dengan ta. Engkau ataupun kamu, siapa kamu? Nabi Muhammad SAW. Hanya sahaja kamu, wahai Nabi Muhammad, memberi peringatan ataupun dapat memberi peringatan ataupun memberi faedah daripada peringatan kamu kepada siapa? Man, orang yang ittaba'a az-zikra.
Ittaba'a ibu ayah datang dari fi'il, fi'ilnya begini. Ittaba'a mudhari'nya yattabi'u. Yattabi'u masdarnya ittiba'an. Ittiba'an begini. Ittaba'a, ifta'ala, tak belajar lagi. Ifta'ala ni bab ifti'al. Bab ifti'al ni kita belajar dalam sulasi mazid fi harfani. Harfan 2 huruf. Ittaba'a asalnya taba'ain saja. Ditambah di sini alif dengan ta. Jadi ittaba'a. Tak apalah, kita bincang kemudian. Yang penting namanya bab ifti'al. Maka ittaba'a maksudnya telah mengikut. Yattabi'u sedang ataupun akan mengikut. Ittiba' maksudnya ikut. Itu kita kata ittiba'u sunnah, mengikut sunnah. Macam tu ibu ayah ya. Okey. Jadi man barang siapa yang ataupun orang yang ittaba'a mengikut. Mengikut oleh siapa? Mengikut oleh orang tadilah, man tadi. Soalan balik ibu ayah. Innama hanya senya tunziru, kamu wahai Nabi Muhammad dapat memberi peringatan kepada siapa? Man, orang yang ittaba'a mengikut oleh dia orang tadilah. Orang tadi tu. Jelas ya? Mengikut oleh orang tadi itu, orang yang apa ni memberi apa ni yang man tadilah, man tadi, orang tadi yang mengikut oleh dia az-zikra, akan az-zikra. Az-zikra ni apa maksud az-zikra ibu ayah di sini? Az-zikra maksudnya peringatan. Peringatan yang dimasukkan apa dia? Peringatan yang dimasukkan di sini adalah Al-Quran. Az-zikra di sini maknanya Al-Quran. Jelas ibu ayah ya? Jadi az-zikra dalam ayat ni maknanya Al-Quran. Okey. Jelas ibu ayah, seorang balik. Innama hanya senya tunziru, kamu memberi peringatan, maksudnya apa ni akan bermanfaat peringatan kamu ni, akan bermanfaat peringatan kamu ini kepada siapa? Man, orang yang ittaba'a, yang mengikut oleh dia. Apa yang dia ikut? Az-zikra. Az-zikra nama lain kepada Al-Quran. Quran ada banyak nama. Ibu ayah, kenapa satu benda banyak nama? Kerana kemuliaan dan keagungan benda tersebut. Kerana Al-Quran adalah satu mukjizat yang sangat besar. Al-Quran adalah kalam Allah. Dia perkara yang besar, maka ada banyak nama untuk Al-Quran. Antara nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Okey. Jadi ibu ayah, Az-Zikra maksudnya Al-Quran. Jelas ya, bukan terjemah zikir, tetapi Al-Quran. Betul tak? Semua terjemah Quran kan? Betul kan terjemah Al-Quran, betul semua? Quran masing-masing? Al-Quran kan? Ajaran Al-Quran betul ibu, Masya Allah. Okay, Al-Quran ya, Alhamdulillah. Jadi saya ulang balik. Innama hanya senya tunziru, kamu dapat memberi peringatan, maksudnya peringatan yang kamu buat ni akan jadi faedah, manfaat kepada man, orang yang, apa syarat orang tu? Ittaba'a, yang mengikut az-zikra, ajaran Al-Quran. Maksudnya kalau orang yang tak ikut ajaran Al-Quran, dia memang tak nak ikut Al-Quran, kita dakwah dia macam mana pun, tapi hati dia tak nak ikut Quran, dia tak dapat. Allah bagi hidayah pada orang yang ada keinginan, ada talab. Apa dia talab? Keinginan. Cetusan rasa tu, dia ada rasa. Orang yang ada keinginan, hidayah. Allah bagi petunjuk pada dia. Lalu Allah taufik, Allah bagi taufik. Allah bagi hidayah dulu, petunjuk, cetusan rasa nak kembali pada Allah, maka Allah bagi taufik, lepas tu Allah bagi taufik pimpinan pada dia. Boleh ibu ayah? Jadi hanya sahaja orang yang akan dapat manfaat daripada peringatan Nabi adalah orang yang ikut Quran. Kalau dia hanya baca Quran tapi tak ada rasa nak ikut ajaran Quran, dia tak dapat manfaat. Walaupun dia orang Arab sekalipun. Dia orang Arab. Dia pakar bahasa Arab, dia pakar nahwu sorof. Bahkan dia boleh tulis kamus dalam bahasa Arab, kamus Arab ke Arab. Contoh kamus yang dibuat oleh orang orientalis. Nama kamus Al-Munjid. Al-Munjid, kamus Munjid. Kamus ni Masya Allah memang kualiti kamus ni. Tapi kamus ni dibuat oleh orang orientalis. Oleh puak-puak orientalis. Dan kamus ni tak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada Bismillah. Jangan main-main ibu ayah. Pakar bahasa Arab. Tetapi kerana
Kerana dia tak ada rasa nak ikut Quran, maka Allah tak bagi hidayah pada dia. Orang Arab Quraisy pakar bahasa Arab semua, ibu ayah. Arab Quraisy pakar bahasa Arab, sangat-sangat pakar bahasa Arab. Maka Allah turunkan mukjizat pada Nabi adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kerana antara makna mukjizat adalah perkara yang mencari adat, yang mematahkan hujah kepada orang yang menentang Nabi dan Rasul. Mereka kata pada Nabi, apa yang Nabi cakap adalah rekaan Nabi. Tapi bila Nabi keluarkan kata-kata ataupun ayat Quran, hatta hanya sebut Yasin saja pun, hatta hanya sebut Alif Lam Mim saja, hanya sebut Nun saja, hanya sebut Alif Lam Ra saja, dia telah mematahkan hujah orang-orang kafir. Mereka kata, ini bukan kata Muhammad ni. Mereka kata dalam hati, ini bukan kata-kata Muhammad, ini betul-betul kata daripada Tuhan Muhammad ni. Tapi kenapa mereka tak nak tunduk pada Nabi? Sombong dan ada kepentingan. Maka orang yang begini, walaupun Nabi depan mata mereka, Nabi bawa Al-Quran, Nabi sampaikan Al-Quran, Al-Quran adalah kalam Allah, Al-Quran adalah mukjizat, tapi kerana mereka tak nak ikut Quran, maka tak dapat petunjuk. Jelas tak? Lepas tu Allah gunakan innama, hanya senyap. Kalau kamu nak dapat petunjuk Al-Quran, kamu nak dapat hidayah, kamu nak dapat Quran jadi manfaat pada kamu, ikut Quran. Kamu nak dapat faedah daripada Al-Quran, kamu kena ikut ajaran Quran. Kalau kamu tak ikut, kamu tak dapat faedah daripada turunnya Al-Quran. Jadi ibu ayah, insya-Allah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Innama tunziru man ittaba'a al-dzikra. Okey, pertama, syarat pertama mesti dia kena ikut ajaran Quran pertama. Yang kedua, wa dan, bukan bukan atau tapi dan. Dan khasyiya. Apa dia khasyiya? Khasyiya fi'il mudhari'nya yakhsha. Fi'il mudhari'nya saya tulis kejap. Khasyiya yakhsha dan masdarnya khasyatan. Okey. Khasyiyah. Okey. Khasyiyah dia bab fa'ila yaf'alu. Macam saya terangkan pagi setengah hari tadilah. Kita ada sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ni ada atau wazan fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Di sini khasyiyah atas wazan fa'ila. Fa'ila pula terbahagi dua, sama ada fa'ila yaf'alu ataupun fa'ila yaf'ilu. Di sini buayah ia adalah fa'ila yaf'alu. Asalnya khasyiya yakhshayu. Khasyiya yakhshayu. Payah nak sebut yakhshayu, jadi yakhsha sahaja. Jelas ibu ayah, masdarnya khasyiyah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Subhanallahul azim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, kalaulah kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, la ra'aitahu, nescaya kamu akan melihat gunung itu khashi'an mutasaddi'an, takut yang sangat-sangat. Kenapa? Li khasyatillah, tunduk dan takut sangat-sangat. Kerana apa? Kerana takut pada Allah untuk menanggung Al-Quran. Tapi Al-Quran diturunkan pada umat manusia kerana manusia mampu untuk menanggungnya. Betul, manusia sebaik-baik makhluk ibu ayah. Okey, balik kat sini. Wa khasyiya, dan dia takut. Syarat untuk dapat manfaat daripada ajaran Rasul adalah pertama, ikut ajaran Al-Quran, mesti wajib. Yang kedua, mesti takut. Wa khasyiya, takut dia. Dia siapa? Dia man tadi tu. Man tadi tu, orang yang disebutkan tadi, man. Man tu terjemah apa? Orang yang. Dan takut oleh orang yang dimasukkan tadi, ya. Takut pada siapa? Ar-Rahman. Takut pada Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah lah, siapa lagi? Maka syaratnya pertama kena ikut ajaran Quran, yang kedua kena takut pada Allah, bukan daripada orang saja, bil ghaib,
dengan ghaib. Apa dia maksud dengan ghaib ni? Maksudnya ketika bil ghaib maksudnya kita tak nampak pun Allah Ta'ala, tapi kita tahu Allah Ta'ala sedang melihat kita. Tak berani nak buat dosa pada Allah kerana kita tahu Allah Ta'ala sedang memerhati apa yang kita buat. Kalau orang dia rasa macam ni, Al-Quran jadi manfaat pada dia. Seulang balik, pertama dia kena ikut Al-Quran. Yang kedua, dia kena takut pada Allah bil ghaib dalam keadaan dia tak nampak Allah. Dia tak pernah pun nampak Allah Ta'ala, tapi dia yakin Allah Ta'ala itu ada. Maka kerana yakinnya Allah Ta'ala itu ada, dia tahu Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan dia, maka takut dia pada Allah. Walaupun tak ada orang nampak pun kalau dia buat dosa, tapi dia tahu Allah Ta'ala memerhati dia. Orang yang begini, Al-Quran jadi manfaat pada dia. Muhasabahlah diri kita yang buaya. Dia bukan isu kita pandai baca Quran, kita baca Quran sedap. Tak. Dia isunya kita baca Quran, kita amal ke tidak. Kalau suara sedap tu bonus. Suara yang sedap itu adalah bonus. Barang siapa yang boleh baca Quran dengan taranum, dengan lagu yang sedap, tapi dia sengaja tak nak baca sedap, dia berdosa pula. Dia Allah bagi nikmat suara pada dia, dia kena baca Quran tu dengan sedap, dengan lagu-lagu Al-Quran. Tapi bukan lagu tu tujuan. Tujuan utama kita baca Quran adalah faham dan jadikan Quran sebagai panduan hidup. Kenapa? Kerana segala nasihat-nasihat Nabi hanya akan jadi manfaat kepada orang yang ikut Quran. Yang kedua, wa khasyiyar rahman, dia takut oleh dia kepada Allah yang Ar-Rahman itu, yang Maha Penyayang itu, yang Maha Pemurah itu, bil ghaib, dengan keadaan ghaib, dia tak nampak pun Allah Ta'ala. Itu dua syarat. Maka Allah sebut fabashirhu, maka bashir. Ibu ayah, bashir ni macam mana bashir ni ibu ayah? Ni salin ibu ayah, ini daripada bab taf'il. Fi'il madhinya basyara. Ni kalau ibu ayah tak jumpa lagi, tulis ni, pasal kita banyak jumpa dalam Quran ni. Basyara. Okey. Fi'il mudhari'nya yubashiru. Kan basyara tu dah jadi 4 huruf. Maka fi'il mudhari' mula baris depan. Fi'il mudhari' mula baris depan. Jadi yubash. Shin sabdu. Okey, baris bawah. Basyara yubashiru. Okey, masdarnya jadi tabshiran, taf'ilan. Basyara yubashiru tabshiran, ya. Tabshiran, saya tulis kejap. Ibu saya pun tulis lambat juga ni. Okey, begini ya. Basyara yubashiru tabshiran. Apa dia basyara yubashiru tabshiran? Maksudnya memberikan berita gembira, memberikan khabar gembira. Basyara fi'il madhi telah memberi khabar gembira. Yubashiru sedang ataupun akan memberi khabar gembira. Tabshiran khabar gembira, memberi khabar gembira. Tak ada telah, tak ada sedang, memberi khabar gembira saja. Bila masdar dia tak terlibat dengan masa. Kemudian isim fa'il mubashirun, mubashir, shin sabdu. Mubashirun ataupun mubashir, orang yang memberikan peringatan. Nabi SAW adalah mubashir dan juga nazir. Apa dia mubashir? Pemberi khabar menggembirakan. Kalau nazir, memberi khabar azab. Kalau kamu taat pada Allah, berita gembiranya masuk syurga. Tapi kalau kamu ingkar pada Allah, berita yang tak gembiranya, nazir, pemberi berita yang tak gembira ni apa? Apa berita yang tak gembiranya? Masuk neraka Allah. Wala'ayazubillah. Boleh buaya insyaAllah ya. Saya ulang balik. Fa maka bashir. Okey, bashir ni fi'il amar ibu ayah. Maka ibu ayah ingat kalau kita kata fi'il amar ni hanya di antara kotak 7 sampai kotak 12 saja. Fi'il amar bukan pada kesemua 14 kotak. Tasrif tu ibu ayah. Fi'il amar hanya digunakan pada kamu seorang lelaki sampailah kamu ramai perempuan. Kotak ke-7 sampai kotak yang ke-12 saja. Jelas ibu ayah? Saya ulang lagi, fi'il amar hanya digunakan pada fi'il mudhari' kotak 7 sampai kotak 12. Okey? Jadi kalau yubashiru, dia memberi khabar gembira.
Kalau kamu memberi khabar gembira, jadi apa ibu ya? Tubashiru. Okey, saya tulis tubashiru. Okey, ibu yang tengok. Tubashiru. Ini fi'il amar. Ini fi'il mudhari'. Kita dah belajar sebelum ni bahawasanya fi'il amar dibuat daripada fi'il mudhari'. Apa langkah pertama ibu ayah? Langkah pertama untuk kita buat fi'il amar, ibu ayah fikirkan siap-siap jawapannya. Saya nak bagi jawapan. Langkah pertama adalah tukar huruf depan sekali kepada kita buang huruf depan sekali. Okey, sekarang ni tubashiru kan? Tubashiru kita buang ta. Buang ta maka jadi bashiru. Ra yang belakang tu jangan buang lagi. Jangan tukar apa-apa lagi. Jadi tubashiru dia jadi sekarang jadi apa? Jadi bashiru begini. Tadi ta tu dah dibuang jadi bashiru. Soalan saya sekarang ibu ya, soalan saya, boleh baca ke tidak? Bashiru yang depan boleh baca kan sekarang ni? Perlu tak masuk alif? Tak perlu masuk alif. Dah boleh baca dah depan. Yang depan ba tu baris atas dah boleh baca. Maka tak berhajat lagi nak masukkan huruf alif tambahan, tak payah. Depan dah boleh baca. Bash. Okey, boleh baca. Belakang pula. Tadi tu bashiru, kotak yang ketujuh. Ada tak tambah apa-apa di belakang? Jawapannya tak ada. Kotak ketujuh hanya tambahan ta saja di hadapan. Tak tambah alif nun, tak tambah waw nun, tak tambah ya nun. Maka tubashiru, kamu seorang lelaki memberikan peringatan. Okey, tak tambah apa-apa di belakang. Bila tak tambah apa-apa di belakang ibu ayah, itu dah satu, belakang tak tambah apa-apa. Yang kedua tengok belakangnya alif ke waw, alif wawiyah ke ataupun bukan alif wawiyah. Di belakang adalah huruf ra, bukan alif wawiyah tapi huruf ra. Kalau alif wawiyah, kita buang alif wawiyah tu. Tapi kalau huruf ra kita matikan. Jadi sekarang ra baris depan, bashiru. Maka ra sekarang kita matikan daripada bashiru, kita baca bashir. Bashir. Ra kita matikan. Jadi sekarang ibu lah ibu. Itulah dia bashir. Fa maka bashir. Fa makna lain, bashir makna lain, hu makna lain. Tiga kalimah tu. Fa bashir hu. Hu kalimah ketiga. Okey, fa maka bashir, berilah khabar gembira hu kepadanya. Nya tu siapa nya? Nya tu orang yang ikut Quran, orang yang takut pada Allah walaupun dia tak nampak Allah. Tu orang begini, fa maka bashir, berilah khabar gembira hu kepadanya. Nya tu orang yang takut pada Allah, orang yang ikut Quran dan takut pada Allah Taala walaupun dia tak nampak Allah. Jelas ibu ya? Sekarang ni cuba ibu-ibu terjemahkan fabashirhu dalam Quran ibu ya. Apa terjemah fabashirhu? Okey, mesti ada makna berilah khabar gembira. Ada makna berilah khabar gembira ataupun apa-apa yang bersesuaian dengan maknanya. Apa? Okay, apa terjemah fabashirhu? Hu tu nya lah kan? Apa terjemah ibu ya? Haji Nasir, berilah kepadanya berita yang menggembirakan. Nampak? Berilah kepadanya berita yang menggembirakan. Mesti ada berita gembira. Nampak? Sampaikan berita gembira. Berilah berita gembira, sampaikan berita gembira. Itu kan fi'il amar tu, perintah tu kan? Arahan kan? Kata suruhan tu kan? Nampak? Berilah, sampaikan, nampak? Berilah khabar gembira. Mesti ada lah. Biasanya mesti ada lah. Kalau Ibu Maimunah sepatutnya maka sampaikanlah. Sampaikanlah sepatutnya. Berilah khabar gembira. Nampak Ibu ya? Nampak tak cara kita terjemahkan tu? Okey. Soalan boleh. Fa maka bashir fi'il amar ya. Fi'il amar daripada basyara yubashiru. Hu-nya. Nya apa? Nya orang tadi. Orang yang ikut Al-Quran dan juga dia takut pada Allah Ta'ala dalam keadaan dia tak nampak Allah. Okey. Saya ulang balik. Innama hanya senya. Innama hanya senya tunziru kamu, yakni Nabi Muhammad SAW memberi peringatan. Maksudnya hanya senya peringatan kamu akan memberi faedah, memberi manfaat kepada siapa? Man, orang yang. Di sini nama man mausul. Orang yang, apa sifat orang ni? Ittaba'a, orang yang ikut. Ikut az-zikra al-Quran.
Pertama, dia kena ikut Al-Quran. Yang kedua, dan khasyiyah, dia kena takut Ar-Rahman kepada Allah bil ghaib, dalam keadaan dia tak nampak Allah. Walaupun dia tak pernah tengok Allah, tapi dia beriman adanya Allah dan dia takut pada Allah Ta'ala, maka dia tidak melanggar perintah Allah. Orang yang ada dua sifat ini, maka basyirhu, berilah khabar gembira kepadanya. Apa khabar gembiranya ibu ya? Apa khabar gembira, dapat durian runtuh ke apa? Tidak. Khabar gembira kepada orang beriman adalah bimaghfiratin, dengan keampunan. Maksudnya ibu ya, ampun semua dosa. Allah ampunkan dosa-dosa orang beriman. Ibu ayah, apa hadiah berharga Allah bagi pada orang beriman? Keampunan dosa-dosa dia. Ibu ayah, satu orang yang nak ke tali gantung dah memang diputuskan oleh hukuman, oleh hakim, mahkamah yang paling tinggi pun, saya tak tahulah benda-benda macam ni kan, tapi nak beritahu hukumnya kena tali gantung. Satu je cara nak selamatkan dia, keampunan daripada raja, daripada agung. Agung ampunkan dia, maka dia bebas. Maka ibu ayah, pada ketika itu, kalau orang tawarkan dia harta paling berharga kat dunia, contohnya orang bagi dia, saya nak bagi awak 2 jongkong emas, kamu nak tak sebelum kamu mati saya nak bagi 2 jongkong emas? Dia nak tak ibu? Kalau sekarang ni saya nak bagi ibu 2 jongkong emas, ibu nak tak sekarang ni? Dalam keadaan ibu pun tak tahu mati bila. Nak tak saya bagi 2 jongkong emas? Tak payah 2 jongkong, bagi 2 keping dinar emas pun ibu-ibu dah mesti nak kan? Free kan? Ada nilai dia. Ibu ayah. Pasal kita nampak nilai dia. Tapi orang yang dah nak mati, ibu ayah, orang yang dah nak mati, yang dia tahu lepas ni dia mati dah tak jumpa lagi dah alam dunia ni, masuk ke alam kubur sana, apa yang dia nak ibu ayah? Apa yang dia nak sekarang ni? Sebelum dia mati, apa yang dia nak? Harapan terakhir dia, apa yang dia nak ibu ayah? Saya tanya ibu ayah jawab. Keampunan lah kan, betul? Keampunan lah. Dia nak keampunan. Berharap sangat kalau Agung kenal dia dan Agung ampunkan dosa dia. Berharap sangat. Itulah dia ibu ayah. Kita sekarang ni, manusia ni, ketika mana diperlihatkan kepada kita semua amal-amal kita yang buruk ni, amal mata, amal tangan, amalan tangan kita, amalan hati kita, amal hati kita yang buruk, yang suka sangka buruk pada orang, macam-macam amal buruk kita ni ibu ayah, diperlihatkan nanti di mahsyar nanti. Apa yang kita nak pada hari itu ibu ayah? Ibu ayah nak apa pasal hari itu? Kita nak apa? Kita nak keampunan. Maka fabashirhu, berilah khabar gembira pada orang yang macam ni. Masa kat dunia dia sungguh-sungguh ikut Quran, masa kat dunia dia sungguh-sungguh takut pada Allah walaupun orang tak nampak, walaupun dia tak pernah nampak Allah, dia beriman pada Allah Ta'ala. Ataupun ada juga mana lain, dia takut pada Allah dalam keadaan orang tak nampak pun dia takut juga pada Allah. Orang begini Allah bagi apa? Berita gembiranya maghfiratin, dengan keampunan. Dengan keampunan. Maghfirah ni keampunan ibu ayah ya. Keampunan. Ya. Saya nak tengok ada tak mana yang lebih betul lagi. Okey. Jadi boleh maghfirah keampunannya, ghafara keampunan. Apa adakah dapat keampunan saja? Wa ajrin karim, wa dan ajrin. Apa dia ajrin? Upah. Ajrin ni balasan ataupun upah. Karim yang mulia, karim yang mulia. Boleh nampak? Ajrin dengan tanwin baris bawah, karimin pun dengan tanwin baris bawah, sama. Okey, ajrin isim mufrad, karimin pun isim mufrad, maka ni sifat. Terjemahnya ada terjemah makna sifat. Sifat ni yang lah. Ajrin karim, ganjaran pahala yang mulia. Okey ibu ayah, balasan ataupun ganjaran pahala yang mulia ni apa maksudnya? Ulama bagi tahu syurga lah maksudnya. Di akhirat nanti kita nak apa? Kita nak syurga lah. Kita nak syurga ibu ayah. Tapi syurga ni di dunia, syurga ni dihiasi dengan benda-benda yang tak suka kan. Tapi kalau neraka dihiasi dengan benda-benda yang nafsu suka buat kat dunia ni. Tapi balasannya neraka. Kalau ada nafsu suka tapi Allah Ta'ala larang, nafsu suka buat sekian tapi Allah kata jangan buat. Siapa yang suka macam tu kan? Asyik tak boleh buat je. Tapi di dunia kalau nak masuk syurga kena ikut. Jangan buat ni, jangan buat tu, jangan buat ni.
Ada benda-benda yang Allah Ta'ala bagi yang lebih baik untuk kita buat. Okay, boyang insyaAllah ya. Jadi ajrin, ganjaran pahala, karim yang mulia. Kita tengok dia punya tafsir. Tengok tafsir dia. Ai innama yanfa'u inzaruka alladhina amanu bil Qur'anil azim. Hanya sahaja akan bermanfaat peringatan kamu wahai Muhammad kepada orang yang beriman dengan Al-Quran. Orang yang beriman dengan Al-Quran maksudnya dia ikut Al-Quran, beriman dengan Al-Quran. Wattaba'u ahkamahu wa syara'i'ahu. Dan dia ikut segala hukum ahkam Quran dan segala syariat dalam Al-Quran dia ikut. Masa tu kita belajar Quran. Ini buayah ya. Dia ikut segala hukum hakam dan syariat Quran. Orang begini akan dapat manfaat daripada ajaran Nabi SAW. Wa khafu 'iqaballahi qabla hudusihi wa mu'ayanati ahwalihi. Dan dia takut kepada azab-azab Allah sebelum dia nampak azab tu. Azab tu tak nampak lagi, tak nampak azab lagi, tapi dia takut pada azab Allah, takut pada murka Allah. Padahal dia tak nampak pun lagi azab Allah, macam orang-orang kafir zaman Nabi dan zaman-zaman terdahulu kata. Mana yang azab yang kamu janjikan tu mana? Kata akan datang azab Allah, azab Tuhan kamu, mana azab? Kami tunggu azab ni, bagilah azab cepat. Turun kamu, suruh Tuhan kamu turunkan azab cepat. Kami tak sabar ni. Mereka meminta-minta azab. Suruh menyegerakan azab kerana mengejek-ngejek Nabi dan para sahabat. Juga para Rasul sebelum Nabi SAW. Jadi orang yang dapat manfaat adalah orang yang takut pada azab Allah walaupun dia tak nampak lagi. Dia tak minta azab, bahkan dia takut pada azab Allah Ta'ala. Okay. Dan sebelum dia nampak dengan mata, depan mata, sebelum nampak depan mata, dia dah rasa takut pada azab Allah. Macam saya kata, dah nampak depan mata bila? Dalam kubur nanti. Nyawa dah tercabut daripada tenggorokan, nyawa dah diangkat, masuk dalam kubur dan nampak azab, baru nak taubat pada Allah, baru nak menyesal, tak guna. Jadi kalau saya dan ibu-ibu ayah, kita nak dapat nikmat besar tu, kita kena taat pada Quran, ikut ajaran Quran, dan takut pada Allah di dunia ni, takut azab Allah Ta'ala, takut pada akibat yang buruk kalau kita langgar perintah Allah Ta'ala. Sebelum benda itu berlaku depan mata. Orang yang begini sifatnya, Al-Quran, dia baca Quran dapat manfaat. Tapi kalau tak ada sifat begini, bacalah Quran macam mana pun, dapat pahala baca insya-Allah. Tapi peringatan daripada Quran, takut tak dapat. Ini untuk siapa? Untuk orang lain ke? Tak, untuk kita lah. Saya dan ibu dah muhasabah, siapa lagi yang nak muhasabah? Jangan tengok salah orang, tengok salah kita lah ibu ayah. Tengok buruk kita ni lah. Buruk kita ini yang berdozen-dozen buruk kita ni. Dosa kita punya banyak tak nampak, dosa orang kita nampak. Kan? Kuman seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Contoh macam tu lah, gajah tu dosa kita lah. Bukan dosa orang lain, dosa kita. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey, alhamdulillah. Okey, lagi fahaula au khashawullaha qabla ru'yatihi, ataupun dia takut pada Allah sebelum dia nampak Allah. Kita semua akan melihat Allah Ta'ala di syurga nanti insya-Allah. Ada yang dapat melihat Allah Ta'ala seterang-terangnya, ada dapat lihat Allah Ta'ala seperti mana kita melihat matahari, ada seperti melihat bulan purnama, ada seperti melihat anak bulan, ada seperti melihat bintang, ada langsung tak nampak. Walaupun dari syurga langsung tak nampak. Takut-takutlah ibu ayah, takut kita tak nampak. Nikmat paling besar adalah ru'yatullah, melihat tajallinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dunia kita tak nampak Allah Ta'ala, tapi kita takut pada Allah Ta'ala. InsyaAllah akhirat nanti Allah bagi nikmat, insyaAllah. Di dunia ni, au khashawullaha qabla ru'yatihi, dia takut pada Allah sebelum dia melihat Allah. Fahaulai, maka orang begini, wahai Muhammad, basyirhum bimaghfiratin lidhunubihim. Berilah khabar gembira kepada mereka wahai Muhammad dengan keampunan kepada segala dosa-dosa mereka. Orang begini wahai Muhammad, sebut pada mereka, wahai orang beriman, kamu begini sifat kamu takut pada Allah sekian-sekian, kamu ikut Quran, orang macam kamu sifatnya, insya-Allah syurga tempat kamu. Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Waridwanin minallah, dan dapat keredaan Allah. Ridwan maksudnya redha Allah. Wa ajrin karim, dan dapat
ganjaran yang mulia, wa na'imin muqim, dan dapat nikmat yang kekal selama-lama. Apa nikmat kekal ibu ayah? Huwal jannah, itu dari syurga. Nikmat yang kekal selama-lamanya itu dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah, kalau ibu ayah minum air-air yang sedap, air itu lazat, sedap, berapa gelas ibu ayah boleh minum? Cuba jawab. Haji Nasir boleh minum berapa gelas? Haji Nasir dua cukup dah. Cukup dua. Ibu-ibu lain berapa? Cukup lah Haji ya, tak? Ya, kat dunia ni cukup lah. Ibu ayah, ibu-ibu pun minum dua gelas pun dah cukup. Contoh macam ni kan. Allah. Cawan macam ni. Kowe. Cawan macam ni. Dapat 2 gelas dah kenyang lah. Kan? Kalau air sedap macam mana pun dah tak larat nak minum dah. Pasal apa? Pasal perut kita ni ada had dia. Bila lebih-lebih kan, dah jadi tak sedap lah. Jadi ketat lah perutnya, penuh. Nak jalan pun dah tak selesa. Pakai seluar pun kena longgarkan seluar tu. Buka kancingnya kan. Ibu ayah. Tapi di syurga, kita minum tak macam tu. Di syurga kalau buat minum saja dah lah. Ada sungai madu lainnya. Sungai madunya lain. Sungai susunya lain. Sungai araknya lain. Arak pula bukan arak macam kat dunia memabukkan. Araknya tidak memabukkan di syurga nanti. Minum kali pertama. Minum kali pertama, nikmatnya ibu ayah sampai ke hujung-hujung kuku ni rasa nikmat. Hujung-hujung rambut, hujung kuku. Masya Allah. Rasa nikmat satu badan. Sekali minum. Minum kali kedua, Allah bagi rasa yang lain yang lagi sedap. Kali ketiga, lagi sedap. Kali keempat, lagi sedap. Ibu ayah, syurga ni nikmatnya tak ada bosan. Nikmatnya makin hari makin nikmat. Sampai bila-bila dia akan naik. Nak bosan macam mana? Tak ada satu saat pun bosan kat syurga. Satu saat pun tak ada bosan kat syurga ibu ayah. Untung mereka-mereka yang dah meninggal dalam keadaan Allah redha pada mereka. Mudah-mudahan saya dan ibu ayah pun sama juga. Meninggal nanti dalam keadaan Allah redha, insya-Allah ibu ayah ya. Okey. Okey. Kemudian ibu ayah, ayat yang ke-12. Ya. Okey. Apakah ayat yang menjadi perbandingan? Lebih kurang sama macam ayat ni, surah Al-Mulk ayat yang ke-12. Surah Al-Mulk ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan dia tak pernah nampak Allah Ta'ala, tapi dia beriman pada Allah, takut pada Allah, lahum bagi mereka maghfiratun, dapat keampunan, wa ajrun kabir, dan ganjaran pahala yang besar. Siapa dapat? Orang yang takut pada Allah Ta'ala, ibu ayah. Itu perbandingan ayatnya. Lebih kurang sama maknanya ibu ayah ya, insya-Allah. Okey. Jelas ibu ayah semua? Itu ayat yang ke-11. Ulang balik daripada awal ya. Innama, hanya senya. Okay, ni ibu-ibu boleh tulis ya. Hanya senya ni saya kata apa faedah dia? Apa dia punya kaedahnya apa? Apa saya sebut tadi? Ulang balik. Dalam bahasa Arabnya apa saya ada sebut? Apa kaedahnya tu? Innama tu ada. Ibu Salim tak tadi? Betul dia balik. Dalam Arab. Saya nak tulis dalam Arab. Dalam Arab saya nak tengok dalam Arab. Ejaan Arab. Okey macam tu. Ibu Saidah okey. Haji Nasir, Ibu Bahriah terima kasih. Ibu Saidah, Ibu Salmah hasar. Hasar ni tadi hanya itu saja ya. Okey. Jadi innama, hanya senya terjemahnya. Hanya senya tunziru ibu ayah. Tunziru. Bab apa tunziru tu? Dia fi'il mudhari' daripada bab apa? Ibu ayah, bab apa? Bab taf'il ke, bab mufa'alah ke, bab if'al ke? Bab apa tu? Anzara yunziru inzaran. Apa nama babnya tu? If'al aja Nasir, betul. If'al ya. Anzara yunziru inzaran.
af'ala yuf'ilu if'alan. Okey, bab if'al. Tunziru adalah fi'il mudhari' kotak keberapa ibu ayah? Tunziru fi'il mudhari' kotak yang keberapa? Ulang balik, kotak keberapa tunziru fi'il mudhari' kotak keberapa? Macam mana ibu ayah? Cepat. Masa kita singkat ni. Ibu ayah saya tunggu cepat. Kotak 4 ibu bukan, kotak 4 tu untuk dia perempuan. Ni kamu kotak berapa ibu? Ibu ayah 7. Ibu ingat ya, ingat, penting ni. Penting sangat ni. 7 ya, tunziru, kamu memberi peringatan. Siapa kamu? Nabi Muhammad SAW. Man di sini apa nama man saya sebut ibu? Man apa ni namanya? Man ittaba'a. Man tu man apa? Apa nama man saya bagi tadi? Man mausulnya Kak Azliza. Man mausulnya, betul. Man mausul. Apa man mausul terjemahnya? Orang yang ataupun siapa yang. Ittaba'a. Dia mengikut. Orang yang mengikut oleh dia siapa? Mengikut az-zikra. Apa dia az-zikra ibu ya? Terjemah az-zikra apa? Apa terjemah az-zikra? Zikir ke? Al-Quran. Nama lain bagi Al-Quran ya. Dan. Bila kita kata dan maksudnya kena sekali lah. Tu dan kena sekali. Apa sifat orang tu? Dia kena ikut Al-Quran dan dia kena ikut sekali apa dia? Dan khasyiyah. Apa terjemah khasyiyah dia? Khasyiyah apa ibu ya? Dia apa? Dia takut. Khasyiyah yakhsha. Khasyiyah yakhsha fi'il dia sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Khasyiyah yakhsha sulasi mujarrad ke mazid fi? Ibu cepat. Khasyiyah yakhsha sulasi mujarrad ke mazid fi? Mujarrad. Apa nama babnya? Sulasi mujarrad ada 6 bab. Ini bab apa ni? Khasyiyah yakhsha. Apa nama babnya ibu ayah? Ulang balik, ulang lagi. Apa nama babnya? Khasyiyah yakhsha, nama babnya apa? Tapi ibu kita latih ya. Fa'ila, betul ni ibu Saidah. Fa'ila yaf'alu. Khasyiyah yakhshayu asalnya. Fa'ila yaf'alu. Bukan fa'ala ibu Maryam. Fa'ila. Khasyiyah. Fa'ila. Okey, ibu Maryam ingat ya. Fa'ila yaf'alu. Okey. Wa khasyiyar rahman. Ar-Rahman Allah Ta'ala lah yang maha pemurah. Bil ghaib, secara ghaib, maksudnya dalam keadaan ghaib dia tak nampak Allah Ta'ala pun, tapi dia masih takut pada Allah. Fa maka basyirhu. Basyir fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ayah? Basyir fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Sekali lagi. Okey, semua dah tahu dah cara saya. Masing-masing tak nak tulis madhi mudhari', semua tu amar dengan penuh keyakinan. Betul ibu. Okey, fi'il amar. Okey, fi'il amar. Ni ibu ya. Sempat salin tadi ya, dia punya cara buatnya. Kalau tak sempat nanti dengar balik audio daripada Hadir Nasir insya-Allah. Okey, fabasyirhu, berilah khabar gembira kepadanya, kepada orang yang ikut Al-Quran dan takut pada Allah dalam keadaan ghaib itu. Apa berita gembiranya? Dengan maghfiratin, keampunan, wa ajrin karim, dan pahala ganjaran yang mulia. Apa keampunan? Keampunan ni maksudnya hadiah yang besar daripada Allah. Dan juga ajrin karim, di syurga, di akhirat nanti dia dapat balasan. Apa balasan yang paling mulia? Syurga lah. Syurga ni untuk orang yang Allah Ta'ala redha saja. Maksud syurga saja perangai macam perangai Nabi. Maksud syurga saja wajah macam wajah Nabi Yusuf, lakinya. Perempuannya cantik, lebih cantik daripada bidadari, masya-Allah. Semua kenikmatan dalam syurga. Cakap senang ibu ayah kan? Usaha kita insya-Allah ya. Okey, setakat ini saja. Ibu ayah, untuk makluman ibu ayah, minggu ni adalah minggu terakhir pengajian malam yang percuma begini, kerana saya akan buat mula minggu depan buku Mustawa 1 tu. Mustawa 1 yang ibu-ibu ayah ada print, ataupun ibu ayah yang belajar dengan saya kat masjid ada buku tu, saya akan buat syarah secara Google Live begini. Kursus berbayar RM50 saja sampai habis, sebanyak 5 sesi, Isnin sampailah kepada Jumaat.
Maka untuk minggu depan saya akan buat mustawa 1. Okey, setiap satu tu kita akan syarah dan dengan ada latihan sekali lah, tapi dengan cara yang agak pantas lah. Jadi Boya, siapa nak join, cepat-cepat maklum pada saya insya-Allah. Pasal apa? Itu dalam grup khas, grup lain. Itu sangat membantu insya-Allah Ibu Ayah ya, itu membantu insya-Allah. Sekian itu saja Ibu Ayah, minta maaf segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baru saya perasan saya tak pasang kipas. Tapi kenapa tak rasa apa dah habis baru rasa berpeluh. Maksudnya seronok kot ajar ibu ayah sungguh-sungguh ni, masya-Allah. Ada kesungguhan belajar, saya pun tak perasan saya panas. Baru sedar berpeluh-peluh ni. Masya-Allah ibu ayah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.